Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nur al-mudhhib bil isyani bi nurih wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu 'ilmullah thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Isnin, hari Ahad malam Isnin ini. Seperti biasa, bagi kita sama-sama menyambung pembacaan kitab hadis 40 ataupun 40 hadis perihal zaman kini yang dikarang oleh As-Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu taala anhu wa arda. Waalaikumsalam Ustaz Khairul Anwar Syamsuddin. Apa khabar tuan-tuan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga semua dalam keadaan yang sihat dan sejahtera. Kalau ada daripada kalangan kita yang ditimpa musibah, kalau ada daripada kalangan kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai ujian, tak kiralah sama ada Covid ke ataupun apa pun bentuk ujian, mudah-mudahan dengan berkat majlis kita ini, dengan berkat baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala merungkai menyelesaikan segala musibah, segala masalah yang membelenggu diri kita dan mengangkat segala penyakit yang ada pada diri kita, insya-Allah. Baik, tuan-tuan sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa suka saya untuk ingatkan kepada tuan-tuan yang masih belum memiliki kitab, walaupun kita dah pengajian ke-26 dah hari ni kan. Dah hampir nak habis dah, kita dah sampai kepada hadis ke-24. Mungkin dalam bulan ni ataupun bulan depan insya-Allah kita akan khatam kitab ini. Bagi tuan-tuan yang masih belum memiliki kitab ini, boleh dapatkan di Jabatan Mufti Negeri Sembilan di Menara Mains, Pustaka Hikmah tingkat 3, ataupun boleh berhubung dengan pihak Jabatan Mufti Negeri Sembilan sendiri. Baik, tuan-tuan dan yang dah masuk boleh tolong share dan like, insya-Allah. Moga-moga manfaatnya kita berkongsi bersama. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada minggu yang lalu kita telah selesai membacakan hadis ke-23 dan insya-Allah hari ini kita masuk kepada hadis ke-24. Tuan-tuan yang ada buku boleh buka pada halaman 137. Hadis ke-24. Hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita tentang tanda-tanda berlakunya kiamat. Dan apa yang Nabi bagi tahu ni tuan-tuan, suatu perkara yang realiti, seperti dengan hadis-hadis yang sebelumnya yang telah kita bincangkan. Dan tak boleh untuk kita menafikan akan apa yang diberitahu oleh baginda SAW. Pada hadis ke-24 ini, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kita baca matan dia, mengambil berkat daripada matan hadis ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعلام الساعة وأشراطها أن تكنف المساجد رواه الطبراني. Daripada Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara alamat dan tanda-tanda berlakunya kiamat ialah masjid akan dikepung. Ini kalau orang yang dia masuk qajab, dia dengar hadis ni, dia pun terjemah, dia takwil hadis ni sendiri. Dia kata, oh, inilah maksudnya masjid ditutup hari ni. Nabi bagi tahu ni tanda kiamat kau sana. Mula dia sebarkan kat Facebook. Tuduh pihak Jabatan Mufti macam-macam, tuduh pihak Jabatan Agama macam-macam, terpengaruh dengan agenda Yahudi lah, Freemason lah dan sebagainya. Kita tengok apa yang Nabi sebut dalam hadis ini.
Nabi kata, daripada tanda-tanda akan berlakunya kiamat adalah masjid akan dikepung. Antukannafa al-masajid. Apa maksud antukannafa al-masajid? Tukannafa itu membawa kepada banyak makna. Tukannafa boleh difahami dengan makna penutup lantai. Tukannafa. Jadi kalau kita fahami dengan makna tukannafa ni sebagai penutup lantai, maknanya Nabi nak bagi tahu tanda-tanda berlakunya kiamat, tanah akan ditutup, akan dilapik. Sama ada kita fahami hari ini dengan permaidani ataupun mozaik ataupun sebagainya. Ini takwilan yang pertama, iaitu lantai ditutup. Kerana tukannaf itu ditutup. Manakala Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab, beliau kata apa? Tukannaf ini adalah setiap yang tertutup. Apa sahaja yang tertutup, maka namanya tukannaf. Kalau kita fahami dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab, maka berkemungkinan makna kepada hadis ini adalah masjid ditutup. Seperti mana yang berlaku pada hari ini. Tapi sabar dulu, kita kena tengok dulu apa takwilan ulama. Macam mana kita nak fahami hadis ini? Waalaikumsalam Puan Sabariah. Selamat datang. Selamat datang juga kepada tuan-tuan yang baru masuk. Jadi, tukannaf yang kedua, yang seperti mana disebutkan oleh Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab, adalah setiap yang tertutup. Semua yang tertutup maka dinamakan tukannaf. Dan tukannaf ini juga boleh dipahami dengan makna kunnah, yakni sayap burung ataupun tempat bertuduh. Sebahagian ulama mentafsirkan bahawa tukannaf ni apa? Kunnah dengan makna masjid itu akan diletakkan, kita sebut hari ini sebagai awning, atap di depan pintu. Itu takwilan yang ketiga. Dan takwilan yang terakhir, tukannaf ini juga boleh difahami dengan makna benteng dan tembok. Dan itulah makna yang paling hampir. Kita tak boleh nak kata ini makna yang paling tepat, kerana hanya Allah dan Rasul sahaja mengetahui makna sebenar dia. Tetapi kemungkinan besar makna yang paling hampir adalah benteng dan tembok. Jadi bila kita kata tukannaf ini adalah benteng dan tembok, maknanya Nabi SAW bagi tahu tanda berlaku kiamat itu apa? Tandanya adalah masjid-masjid akan dibina tembok dan benteng. Jadi ini yang Nabi nak bagi tahu tanda-tanda berlakunya kiamat. Tukannafal masajid. Masjid itu akan dibinakan tembok. Masjid itu akan dibinakan pagar yang cukup indah, yang cukup gah, yang cukup mahal. Sampai kadang-kadang pagar sahaja boleh buat 2-3 biji rumah. Jadi Nabi SAW bagi tahu apa? Apabila masjid itu dipagari, didirikan tembok mengelilinginya, maka itu adalah tanda berlakunya kiamat. Tuan-tuan, kita tengoklah keliling kita, macam mana keadaan masjid kita. Adakah masjid kita dipagari ataupun tidak? Kalau ada kata, betul Ustaz, surau rumah saya, surau taman saya memang pagar Ustaz. Pagar, ya Allah Ustaz. Tembok siap dengan mamal macam-macam, cantiklah Ustaz. Maka itulah yang Nabi bagi tahu tanda berlakunya kiamat. Dan kita dah sangat hampir dengan berlakunya kiamat. Ustaz, salah ke kita nak bina tembok Ustaz? Salah ke bina pagar? Kok tak bina pagar Ustaz? Kan anjing masuk dah kena samat jadi satu kerja. Adakah membina tembok itu satu kesalahan ataupun tidak? Kalau kita nak bina tembok dengan tujuan untuk menghalang daripada penceroboh, menghalang daripada anjing ataupun binatang memasuki kawasan masjid, maka ia tidak menjadi haram. Tetapi janganlah kita bina pagar ataupun tembok yang melampau-lampau, yang melebih-lebih, sehingga kan duit nak buat tembok tu boleh kita buat bagi kepada fakir miskin, boleh kita bantu kepada orang yang susah. Tambahan pula pada hari ini kita berada dalam keadaan yang sangat sukar, semua orang dalam kesusahan.
Janganlah kita menghaburkan duit itu kepada perkara yang tidak dituntut di dalam Islam. Islam tidak menuntut kita untuk membina tembok yang begitu gah untuk masjid-masjid. Dan nanti kita akan lihat bagaimana Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan sebuah hadis yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yang mana kata Nabi SAW, la tuzakhrifannaha kama zakhrafatin nasara kanaisaha. Nabi bagi tahu bahawa umat Islam pada akhir zaman mereka akan menghiasi masjid-masjid mereka seperti mana orang Nasrani, orang Kristian menghiasi kanisah-kanisah mereka, menghiasi gereja-gereja mereka. Maka ini yang berlaku. Kita mencontohi golongan-golongan Nasrani, golongan-golongan Kristian yang mempagari tempat ibadah mereka, yang membina tembok-tembok yang indah untuk gereja mereka, untuk tempat ibadah mereka. Sedangkan Islam tidak menuntut seperti itu. Seperti yang telah kita faham daripada hadis yang sebelum ini, kita dah bincang tentang Nabi SAW bagi tahu antara tanda berlakunya kiamat juga, masjid itu akan dihiasi, akan dipercantikkan, akan diperindahkan, akan diletakkan hiasan-hiasan yang gah sehingga manusia berbangga-bangga dengan hiasan tersebut. Rentetan daripada hadis tersebut, maka akhirnya manusia akan membina tembok. Sebab apa? Dah bina masjid cantik-cantik, mental dia RM300. Satu mental. Masjid tu kemain berapa nilai semua mental dalam masjid tersebut. Mental tu orang boleh cabut, boleh pergi jual, dapat RM300. Tak pun dapat setengah harga lah, RM150. Jadi bila dah bina masjid yang indah, bila dah bina masjid yang mahal, akhirnya dibina pagar, dibina tembok supaya orang tak masuk. Maka inilah yang tidak dianjurkan oleh Islam. Kita dah sebut sebelum ini bagaimana Nabi SAW beritahu apa? Nabi kata, ma umirtu bitashyidil masajid. Aku tidak diperintahkan untuk menghiasi masjid. Nabi tak suruh kita bina masjid yang indah-indah. Nabi tak suruh kita bina tembok yang gah-gah untuk masjid kita. Tak, bukan itu yang dituntut di dalam Islam. Apa gunanya apabila kita membina masjid yang indah-indah, kita membina masjid yang gah-gah, sedangkan orang yang susah ramai, orang yang tak makan ramai, orang yang bunuh diri ramai. Adakah itu yang dituntut di dalam Islam? Sebab tu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala beliau kata apa? Luqmatun fi batni ja'i'in khairum min bina'i alfi jami'. Beliau kata apa? Luqmah, satu suap di dalam perut orang yang sedang kelaparan, itu adalah lebih baik daripada kita membina 1000 masjid. Ada orang kata ini adalah hadis. Hakikatnya ia bukanlah hadis seperti mana disebutkan oleh Al-Ajluni dalam Kashful Khafa. Beliau mengatakan bahawa laisa min hadis. Ini bukanlah hadis. Tapi ini dinisbahkan kepada Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala anhu. Beliau kata apa? Satu suap kita bantu bagi kepada orang yang kelaparan, orang yang memerlukan, maka itu lebih baik daripada kita membina 1000 masjid. Kita membina masjid yang indah-indah. Apa guna kita bina masjid yang indah sedangkan orang yang kesusahan ramai, orang tak ada rumah ramai. Alangkah baiknya kita bina masjid yang sederhana, duit lebih tu kita bantu orang yang susah. Kita beri makan kepada fakir miskin. Kita bantu untuk bina rumah-rumah orang yang tak ada rumah. Maka itu lebih utama. Tetapi seperti yang kita sebut sebelum ini, pembinaan masjid yang gah, yang indah itu bukanlah menjadi perkara yang dilarang selagi mana duit yang digunakan untuk pembinaan masjid ataupun tembok masjid itu adalah daripada duit yang halal. Kalau duit yang haram, maka ia jelas haram. Tetapi kalaulah pembinaan tersebut berdasarkan kepada bukan duit yang haram, maka hukumnya adalah makruh dan tidak sampai kepada haram. Dan ada sebahagian ulama yang membenarkannya kerana pembinaan masjid yang indah itu akan mengangkat lagi kedudukan Islam. Akan menarik perhatian orang-orang yang bukan Islam untuk melihat keindahan Islam, keindahan seni bina Islam. Maka oleh itu sebahagian ulama membenarkannya kerana dikhawatiri nanti orang kata rumah sampai beratus ribu, sampai berjuta rumah. Tapi masjid adalah usang buruk masjid. Maka supaya tidak dipandang seperti itu, maka dibenarkan. Tetapi janganlah terlalu melampau sehingga duit dihaburkan terlalu banyak
sehingga berlakunya pembaziran yang tidak sepatutnya. Kerana bukan itu yang dituntut kepada kita. Yang dituntut kepada kita adalah untuk membantu orang yang fakir miskin. Membantu anak-anak tunggal. Sebab tu Nabi kata apa? As-sa'i 'alal armilati wal yatim kal mujahid fi sabilillah. Orang yang membantu ibu tunggal dan anak-anak yatim itu adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi umpamakan orang yang membantu orang susah, membantu ibu tunggal, membantu anak yatim seperti orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama Tuan Hasan Abdullah. Maka tuan-tuan, yang dituntut kepada kita adalah membantu kepada orang yatim. Bukanlah kita heboh dok bina masjid yang indah-indah sehingga mengabaikan hak-hak anak yatim. Mengabaikan hak-hak ibu tunggal, orang miskin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dalam surah Al-Balad, Allah beritahu kepada kita tentang keutamaan untuk membantu orang yang berada dalam kesusahan. Allah sebut apa? Falaqtahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah au it'amun fi yawmin dhi masghabah. Yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah. Thumma kana minal ladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Balad menjelaskan kepada kita tentang pentingnya untuk kita membantu orang yang dalam kesusahan. Dengan firman-Nya, dalam pada itu manusia tidak memilih jalan kebaikan, menempuh masuk mengerjakan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhannya. Falaqtahamal aqabah. Dan apakah iqtahamal aqabah? Iqtahamal aqabah tu apa? Kita mengerjakan amalan tinggi darjatnya di sisi Tuhan. Wa ma adraka mal aqabah, dan apakah jalan yang engkau dapat mengetahui apa dia amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan itu? Apa dia amalan yang tinggi derajatnya di sisi Tuhan? Allah kata fakku raqabah. Di antara amalan-amalan itu adalah bagi orang yang mampu memerdekakan hamba abdi. Fakku raqabah, merdekakan hamba abdi. Tapi ustaz, hari ini dah tak ada hamba abdi ustaz, macam mana saya nak merdekakan? Kita bantu orang yang dalam kesusahan. Kita bantu orang-orang yang terpalit dengan hutang alung dan sebagainya. Walaupun tak sama dengan untuk memerdekakan hamba, tapi kita membantu orang dalam kesusahan. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Dan antara amalan-amalan yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan itu apa? Memberi makan pada hari kelaparan. Fi yaumin dhi masghabah. Allah sebut dengan jelas dalam ayat ini tentang hari-hari manusia dalam kesusahan. Hari ini manusia semua dalam kesusahan. Ada yang sampai tak ada makan, ada yang sampai terpaksa bunuh diri, walaupun itu jalan yang bertentangan dengan Islam. Tetapi apabila iman tak ada, apabila berada dalam keadaan yang sangat sukar, tak dapat bantuan, akhirnya mengambil jalan pintas bunuh diri. Maka sebab itu dalam ayat ini Allah ajar kita, Allah perintahkan kepada kita untuk memberi makan ketika mana waktu kelaparan. Waktu orang tak ada makanan, time ni kita kena bantu orang, kena tolong orang. Begitu juga kata Allah Subhanahu wa taala, yatiman dza maqrabah, dan kita juga perlu untuk membantu anak yatim daripada kaum kerabat kita. Ini anak yatim daripada kerabat kita, orang lain yang bantu. Orang lain yang hebohkan, bukan kita. Sedangkan dia adalah ahli keluarga kita. Allah ajar kita, Allah bagi tahu kepada kita, kita kena utamakan anak yatim daripada kaum kerabat kita, daripada ahli keluarga kita. Au miskinan dza matrabah, atau kepada orang miskin yang terlantar di atas tanah. Miskinan dza matrabah, orang yang tak ada rumah, orang yang tak ada tempat tinggal. Orang inilah yang sepatutnya kita bantu, yang Allah namakannya sebagai amalan yang sangat tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ni bukan marah ni tuan-tuan tu. Tapi nak menjelaskan kepada kita, nak mengingatkan kepada kita, apakah perkara yang lebih utama bagi kita. Hari ini kita tak faham tentang fiqhul awlawiyat, tentang perkara yang lebih kita kena utamakan. Di antara nak bina masjid dengan bantu orang susah, mana lebih utama? Sudah pasti membantu orang yang susah. Bukanlah bina masjid yang indah itu salah. Tak. Kita tak pernah kata melarang untuk bina masjid indah. Tak. Tetapi melihat kepada keadaan.
Apabila keadaan memerlukan untuk kita membantu orang yang susah, kita bantu orang yang susah dulu. Kita bantu orang yang memerlukan. Baik. Maka dalam hadis ini, Nabi SAW nak bagi tahu kepada kita tentang tanda-tanda berlakunya kiamat itu apa? Manusia akan mempagari, akan membuat tembok untuk masjid-masjid mereka seperti yang kita lihat hari ini. Kita pergi mana-mana di Malaysia lah terutamanya. Banyak masjid yang ada pagar, ada tembok. Kalau kita pergi ke luar negara tuan-tuan, masjidnya kebiasaannya tidak dipagar. Di Maghribi sendiri, sepengetahuan saya, wallahu alam, kalau ada masjid yang berpagar. Setahu saya di Maghribi tak ada masjid yang berpagar. Kalau ada pun tak banyak. Kebanyakan masjidnya tak dipagar. Habis Ustaz tak masuk ke binatang buas. Mereka tutup, mereka kunci. Mereka kunci. Kalau di Maghribi lain sikit lah. Kalau di Maghribi tu lagi pelik sikit. Sebab waktu bukan solat, dia tak buka. Kalau bukan waktu solat, dia kunci. Dan itu kalau buat kat Malaysia, mahu mengamuk tu kan. Tapi di sana memang seperti itu. Habis orang sembahyang kat mana? Orang sembahyang kat luar. Bawa sejadah sembahyang. Dah menjadi perkara yang biasa. Jadi, penyelesaiannya ada. Untuk kita tidak membina pagar. Untuk kita tidak membina tembok yang gagah dengan alasan supaya tidak beri binatang buas masuk. Ada penyelesaiannya, kita kuncilah pintu. Kita kunci surau. Cuma ialah seperti yang kita sebut tadi, kalau buat di Malaysia ni, mau mengamuk orang sebab orang nak sembahyang susah. Di Malaysia ni dia kena sembahyang dalam surau, dia tak boleh sembahyang luar surau. Kan? Okey. Jadi itu tanda yang Nabi SAW bagi tahu kepada kita. Ustaz, kenapa tak fahami ini dengan keadaan hari ni? Kan masjid ditutup Ustaz. Kan kita dilarang untuk sembahyang Jumaat. Kita tak boleh sembahyang Jumaat. Ustaz, saya dah berbulan-bulan tak dapat sembahyang Jumaat Ustaz. Rindu hati nak pergi sembahyang ke masjid Ustaz. Bukankah ini tanda yang Nabi bagi tahu, tanda kiamat ni Ustaz? Kita kena faham. Untuk kita memahami hadis-hadis Nabi ni, tak boleh kita faham hanya dengan kita baca satu hadis, oh kita jatuhkan hukum. Kita letakkan kepada apa yang kono kat diri kita. Itu kan sifat manusia hari ni. Dia gunakan hadis, dia gunakan Al-Quran bila kena kat diri dia. Bila kena dekat pandangan peribadi dia. Bila kena dekat hawa nafsu dia. Kalau tak kena, ditolak. Perumpamaan cukup mudah lah tuan-tuan. Saya bagi perumpamaan kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan faham. Saya bukan nak cerita politik ni dah. Tapi nak bagi kita faham tentang situasi hari ni. Bagaimana manusia, apabila sesuatu perkara itu kena kepada dia, dia ambil. Contoh, Sultan ataupun Agung di sesebuah negara bagikan arahan. Bila kena time apa yang diperintahkan tu, dia sokong. Oi, daulat tuanku, daulat tuanku. Tapi bila tak kena tang apa yang dia bawa, tang apa yang dia pegang, dia melawan. Maka seperti itulah. Kita tak boleh kita ambil Al-Quran, ambil hadis, kena dengan otak pemikiran kita, kena dengan hawa nafsu kita. Kita kena melihat daripada sudut pandang yang lebih luas. Dalam hadis ini, kalau kita lihat, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani. Dan hadis ini merupakan hadis yang sangat panjang. Yang tuan-tuan lihat daripada dalam kitab 40 hadis ini hanyalah sepotong sahaja daripada hadis ini. Hadis ini sangat panjang, yang mana Nabi SAW bagi tahu kepada Abdullah ibn Mas'ud tentang tanda-tanda berlakunya kiamat. Sangat panjang. Nabi kata, ya ibn Mas'ud, inna lis-sa'ati a'laman wa inna lis-sa'ati asyratan, ala wa inna min a'lamis sa'ati wa asyratiha ay yakuna al-waladu ghaidan wa ay yakuna al-mataru qaidan. Kata Nabi SAW, wahai ibn Mas'ud, sesungguhnya kiamat itu ada tanda-tandanya, ada alamat-alamatnya. Dan antara tanda-tanda akan berlakunya kiamat itu apa? Kanak-kanak akan menjadi pemarah. Yang pertama, wa yakunul mataru qaidan, dan hujan yang sangat lebat ataupun hujan panas. Dan kata Nabi SAW lagi, ya ibn Mas'ud, inna min alamis sa'ati wa asyratiha an yusaddaqal kadhib wa an yukadzdzaba as-sadiq. Kata Nabi SAW lagi, wahai ibn Mas'ud, sesungguhnya tanda-tanda akan berlakunya kiamat itu, orang yang khianat, orang yang tidak amanah akan diberikan kepercayaan. Akan diberikan amanah. Dan orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang baik akan dikhianati. Ataupun akan dipanggil sebagai khianat. Maka ini tanda yang Nabi bagi tahu kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu daripada tanda-tanda akan berlakunya kiamat. Dan perkara ini tuan-tuan, kita dapat lihat dengan mata kepala kita hari ini berlaku dengan jelas.
Bagaimana orang yang jujur, bila masuk dalam Facebook, kita nampak dia orang yang sangat jahat. Dan orang yang sangat jahat dalam Facebook, dalam Instagram, dalam WhatsApp, kita nampak dia sangat baik. Akhirnya orang menganggap orang yang jahat sebagai baik, orang yang baik sebagai jahat. Habis kelang kabut jadi keadaan dunia, jadi kepercayaan manusia. Dan nanti kita akan lihat pada hadis yang seterusnya bagaimana Nabi bagi tahu kita tentang manusia akan menganggap orang yang baik sebagai jahat dan orang yang jahat sebagai baik. Dan dalam hadis ini Nabi beritahu lagi, inna min a'lamis sa'ati wa asyratiha an tuwasal al-atbaq wa an taqata' al-arham, dan seterusnya. Sehinggalah Nabi kata, ya ibn Mas'ud, inna min a'lamis sa'ati wa asyratiha an tukannafal masajid wa an ta'lwal manabir. Kalau kita lihat hadis asalnya, Nabi beritahu apa? Nabi beritahu kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya tanda-tanda berlakunya kiamat itu apa dia? Tukannafal masajid, masjid akan dikepung, wa an ta'lwal manabir, dan mimbar-mimbar akan diangkat, akan menjadi semakin tinggi. Ataupun boleh juga kita fahami, mimbar ini dihiasi dengan begitu indah. Jadi kalau kita faham daripada konteks hadis ini, Nabi bukan nak bagi tahu masjid itu ditutup pintunya, tak bagi semayang. Kerana perkara itu dah berlaku sebelum ini lagi, bukan pada tahun 2020, bukan tahun 2021. Sebelum ini juga telah ditutup masjid. Dan itu bukanlah perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam, yang bertentangan dengan syarak. Kerana penutupan tersebut adalah berdasarkan kaedah-kaedah fiqh seperti ad-dararu yuzal, jalbul masalih muqaddam ala dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, dan sebagainya. Jadi berdasarkan kaedah-kaedah fikih ini, maka kita tutup masjid supaya tidak berlaku penyebaran COVID, supaya tidak berlaku kematian yang semakin ramai. Ustaz, habis tu kilang, habis tu shopping mall, itu kita tak cerita. Itu bukan bidang cerita kita. Itu bidang kuasa lain. Yang kita nak cerita tentang masjid. Tak, orang hari ini dia kaitkan benda yang tak kena-mengena. Tutup masjid dengan tutup mall, kan tak kena-mengena. Kita nak cerita tentang masjid, tentang perihal penutupan masjid, tentang siapa yang menutup masjid. Orang yang menutup masjid, orang yang membuka mall tu identiti yang berbeza, individu yang berbeza. Jadi tak boleh kita nak samakan. Dan penutupan masjid juga adalah berdasarkan kepada maslahah, untuk kita menjaga masalah yang... Ya, saya tahu ramai yang tak setuju dengan saya, hatta para asatizah sendiri. Tetapi itulah hakikat yang kita kena terima. Sebelum ini apabila kita mendesak untuk masjid dibuka dan masjid dibuka, apa yang berlaku? Satu masjid meninggal dunia, daripada Bilal sehinggalah akhirnya. Ini yang berlaku. Orang yang tak tahu mungkin dia akan kata, oh, ini semua agenda Yahudi, Freemason, sebab dia tak tahu yang berlaku realiti. Yang tahu siapa dia? Jabatan Hariwan Agama Islam Negeri Sembilan yang menguruskan. Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan yang menguruskannya. Mereka yang tahu bagaimana realiti, sebab tu mereka memutuskan seperti itu. Dan Alhamdulillah telah diumumkan oleh Perdana Menteri kita baru-baru ni, petang tadi, tentang masjid dah boleh dibuka, tapi bukan di fasa 1 lah, fasa 2. Alhamdulillah ada berita gembira untuk mereka yang mencintai masjid. Okey. Jadi daripada konteks hadis ini, kita tak boleh nak gambarkan dia sebagai masjid yang ditutup untuk semayang. Kerana setelahnya Nabi kata, wa an ta'lwal manabir, dan mimbar-mimbar itu ditinggikan, dijadikan indah dan sebagainya. Maka kaitan di antara tutup masjid dan meninggikan mimbar tu tak kena. Yang kena apa dia? Masjid itu dikepung, didirikan pagar ataupun tembok, dan barulah dinaikkan ataupun dijadikan mimbar itu semakin tinggi, barulah kena keterkaitan antara konteks hadis tersebut. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kita pindah kepada hadis seterusnya. Saya tak baca syarahan hadis ini, tuan-tuan boleh baca syarahan yang ringkas daripada pengarang. Baik. Hadis ke-25, an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadrusul Islam kama yadrusu washyu thawbi hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqatun. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim wa Diya al-Maqdisi wal Baihaqi fi Syu'ab. Maksudnya daripada Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu taala anhu berkata, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Islam akan menjadi pudar, hilang seperti mana pudarnya pakaian yang berwarna-warni, sehingga tidak diketahui lagi berkenaan puasa, salat, haji, sedekah, yakni zakat. Sedekah di sini dengan makna zakat, bukan maksud sedekah tatawwu' ataupun sedekah sunat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Hakim, Ad-Diya Al-Maqdisi, Al-Baihaqi di dalam kitab Asy-Syu'ab. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Siapa dia Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu taala anhu? Nama sebenar beliau adalah Hudzaifah ibn al-Yaman al-Abasi al-Ghatafani al-Qaisi. Ini nama sebenar beliau. Hudzaifah ibn al-Yaman. Sebab tu selalu kita dengar Hudzaifah ibn al-Yaman. Bapanya juga adalah merupakan seorang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Bapanya bernama Al-Yaman. Hisil ataupun Husail, ada dua. Ada satu riwayat mengatakan Hisil, ada satu riwayat mengatakan Husail, tapi yang lebih tepat adalah Hisil. Al-Yaman Al-Hisil bin Jabir bin Amru bin Rabi'ah bin Jarwah ibn Al-Harith ibn Mazin ibn Qati'ah ibn Abbas ibn Baghid ibn Raith ibn Ghatfan ibn Sa'd ibn Qais ibn Ailan ibn Mudar ibn Nidar ibn Ma'd ibn Adnan. Jadi bila kita tengok nasab dia ini, nasabnya juga bersambung dengan nasab baginda SAW. Di mana? Di Ibn Mudar. Nabi juga nasabnya bersambung kepada Mudar. Nak menunjukkan bahawa Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu ini berasal daripada Mekah. Kerana orang musyrikin Quraisy di Mekah itu kebanyakan nasabnya adalah daripada Mudar, Ibn Nidar, Ibn Ma'd, Ibn Adnan. Tetapi dia tidak dianggap sebagai Ahlul Bait. Tak boleh kita kerana banyak sahabat yang nasabnya sampai kepada yang bersambung dengan Nabi SAW. Tetapi mereka tidak dianggap Ahlul Bait kerana Ahlul Bait itu adalah mereka daripada keturunan Bani Muttalib dan Bani Hashim. Selain daripada ini, mereka tidak dianggap sebagai Bani Muttalib. Okey. Jadi Hudzaifah ibn al-Yaman ini, beliau asalnya memang daripada Mekah Al-Mukarramah. Sayyidina Hudzaifah dan ayahnya keduanya adalah orang asalnya Mekah. Cuma bapanya yakni Al-Yaman Hisil ibn Jabir ini, beliau pada suatu ketika telah melakukan suatu kesalahan. Beliau terbunuh seseorang. Bila beliau melakukan pembunuhan, lalu beliau melarikan diri ke Yathrib, ataupun hari ini kita sebut sebagai Madinah. Dan apabila sampai di Yathrib, beliau telah masuk ke dalam kabilah Bani Abdul Ashhal. Jadi asalnya daripada Mekah, tapi lari ke Madinah Al-Munawwarah, ataupun kita sebut sebelum ditukar menjadi Madinah adalah ke bumi Yathrib. Dan beliau juga telah berkahwin dengan seorang wanita yang berada di Yathrib. Namanya Ar-Rubab ibnti Ka'ab. Dan hasil perkahwinan tersebut, beliau melahirkan 5 orang anak. Yang pertama Hudzaifah, yakni Hudzaifah bin Yaman, perawi yang sedang kita ceritakan ini. Yang kedua Sa'ad, yang ketiga Safwan, yang keempat Mudlish, yang kelima Laila. Jadi 5 orang anak hasil perkahwinan Yaman dengan Ar-Rubab binti Ka'ab. Jadi Sayyidina Al-Yaman yang merupakan bapa kepada Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhuma, asalnya adalah daripada Mekah, tetapi telah berhijrah ke bumi Madinah. Dan apabila penduduk Yathrib datang ke bumi Madinah, pada ketika itu Al-Yaman ini, yakni bapa kepada Hudzaifah, dia tak pergi. Jadi Hudzaifah ni lahir di mana? Di Madinah. Beliau bukan lahir di Mekah. Bapanya dah melarikan diri ke Yathrib ataupun Madinah, barulah beliau dilahirkan. Bagaimana beliau memeluk Islam? Ketika mana penduduk Yathrib pergi ke Madinah pergi ke Mekah untuk melakukan perniagaan, dan mereka berjumpa dengan baginda SAW, lalu beriman dengan baginda SAW dan berbai'ah dengan baginda SAW. Apabila mereka pulang, mereka mengajak penduduk-penduduk Yathrib untuk memeluk Islam. Dan antara yang memeluk Islam adalah Al-Yaman Hisil bin Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi beliau telah memeluk Islam sebelum Nabi datang ke bumi Madinah, sebelum Nabi berhijrah ke bumi Madinah. Dan apabila Nabi SAW berhijrah ke bumi Madinah,
peristiwa yang akan berlaku beberapa hari lagi, awal Muharram, iaitu detik penghijrahan Nabi daripada kota Makkah ke bumi Madinah. Apabila Nabi SAW sampai ke bumi Madinah, Al-Yaman ibni Jabir ini, beliau datang kepada Nabi SAW dan beliau tanya, "Wahai Rasulullah, saya ni wahai Rasulullah, asalnya daripada Mekah, tetapi lagi ke Madinah. Adakah saya ini wahai Rasulullah daripada kalangan muhajirin ataupun ansar?" Dia tanya kepada Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? "Anta minal muhajirin wal ansar." Engkau adalah daripada kalangan muhajirin dan ansar. Dua-dua sekali kau dapat. Sebab kau daripada Mekah dan datang ke Madinah. Dua-dua dapat. Dan Al-Yaman ini, bapa kepada Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu ini, beliau meninggal dunia dalam peperangan Uhud. Dan beliau telah dibunuh tanpa sengaja oleh umat Islam sendiri dalam peperangan Uhud. Seperti mana yang kita tahu dalam peristiwa peperangan Uhud, umat Islam tewas kerana pemanah yang diarahkan oleh Nabi SAW untuk terus kekal di Bukit Uhud, mereka turun. Lalu berlaku kekacauan. Khalid bin Al-Walid yang menjadi pemimpin musuh pada ketika itu, pemimpin tentera Quraisy pada ketika itu, telah mengepung daripada belakang sehingga umat Islam dikepung. Berlaku kekucakaciran yang sangat dahsyat sehingga bagi dia SAW cedera parah. Dan dalam peristiwa itulah Al-Yaman, iaitu bapa kepada Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, telah terbunuh dan beliau telah dibunuh oleh tentera Islam sendiri kerana tanpa sengaja. Perkara yang biasa tuan-tuan, kita pun time main bola pun kadang-kadang tersepak gol sendiri, kan? Time main bola. Ini kan pula apabila dalam keadaan peperangan, keadaan kucak-kacir, tak sampai kita nak tengok mana orang, mana kawan, mana lawan, tak sampai. Kan? Akhirnya terbunuh. Apabila Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu ini, beliau melihat bapanya dibunuh oleh umat Islam sendiri, beliau kata apa? Beliau jerit, dia kata, "Abi, abi, innahu abi." Dia kata, "Itu bapa aku. Itu bapa aku. Jangan bunuh dia." Tetapi malangnya, apabila sahabat yang lain mendengar pernyataan Sayyidina Hudzaifah ini, bapa beliau telah pun meninggal dunia. Bila orang Islam melihat wajah Sayyidina Hudzaifah yang sangat sedih apabila ayahnya telah terkorban, maka mereka berasa sangat bersalah. Tetapi apa yang dikatakan oleh Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu? Dia tak marah. Dia tak ambil keputusan untuk lari kepada pihak musuh ataupun membunuh orang yang telah membunuh ayahnya. Tak. Dia kata apa? "Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin." Semoga Allah mengampunkan dosa kalian kerana dia adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kemudian beliau terus menyambung peperangan tersebut. Terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hebatnya Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan setelah selesai peperangan, Nabi tawarkan kepada Sayyidina Hudzaifah diat. Diat ni apa? Kalau kita terbunuh tanpa sengaja, maka dikenakan diat. Diat ini adalah duit yang diberikan kepada ahli keluarga. Nabi tawarkan lihat, "Wahai Hudzaifah, ambillah diat ni." Tapi beliau menolaknya dan beliau telah menyedekahkan duit itu di jalan Allah Subhanahu ta'ala. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia yang biasa, mempunyai perasaan, mempunyai hati, sayang kepada ayah, sayang kepada ibu. Sayyidina Urwah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan apa? Walaupun Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu telah memaafkan pembunuh ayahnya dalam peperangan Uhud, yang membunuh tanpa sengaja, bukan dengan niat, tak sengaja, dalam keadaan kucak-kacir. Tetapi kata Sayyidina Urwah radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dunia dalam keadaan hatinya masih ada sedikit syai', ada perasaan yang kurang senang disebabkan peristiwa tersebut. Lumrah naluri manusia yang sayang kepada ahli keluarga. Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu ini juga dikenali sebagai sahibus sirri Rasulullah SAW. Beliau mendapat suatu pangkat, suatu gelaran yang cukup hebat. Apa dia? Beliau digelar sebagai penyimpan rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua rahsia Rasulullah SAW ada bersama dengan Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada Sayyidina Hudzaifah tentang nama-nama orang munafik yang ada di bumi Madinah.
Nabi dah bagi tahu. Bahkan dalam riwayat mengatakan bahawa Nabi dah bagi tahu ke semua nama orang munafik kepada Sayyidina Hudzaifah. Nama-nama orang munafik ada dalam poket Sayyidina Hudzaifah. Sayyidina Hudzaifah tahu siapa dia orang munafik, siapa tidak. Tetapi kenapa Nabi tidak ambil tindakan? Ini hebatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda bukan tidak tahu siapa dia munafik. Baginda tahu siapa dia munafik, tapi Nabi tak pernah ambil tindakan. Nabi tak pernah untuk menghukum bunuh dan sebagainya. Cuma Nabi bagi tahu kepada Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Dan Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu taala anhu ini disebabkan beliau menyimpan banyak rahsia-rahsia Nabi SAW dan beliau mengetahui nama-nama orang munafik. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, bila dia nak semayangkan jenazah, dia akan tengok Sayyidina Hudzaifah. Dia cek dulu. Kalau Sayyidina Hudzaifah semayangkan, dia semayang. Tapi kalau Sayyidina Hudzaifah tak semayangkan, dia tak semayang. Sebab apa? Sebab dia tahu itu adalah orang munafik dan dia tak akan semayang kepada orang yang munafik. Kerana ada larangan di dalam Al-Quran untuk salat kepada orang yang munafik dalam surah At-Taubah. Bagaimana Allah merakamkan tentang asbabun nuzul. Kan asbabun nuzulnya adalah Ubay bin Salul yang dibunuh. Ubay bin Salul ini adalah seorang ketua munafik. Orang yang cukup jahat, orang yang banyak membuat masalah kepada Nabi SAW sehingga berlaku beberapa peperangan. Ubay bin Salul. Bila dia meninggal dunia, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul seorang yang beriman, bukan daripada orang yang munafik. Bahkan anaknya sendiri pernah menawarkan kepada Rasulullah untuk bunuh ayahnya. Anak dia kata apa? Wahai Rasulullah, kalau kau tak sanggup nak bunuh, biar aku yang bunuh bapaku itu. Kerana dia adalah ketua munafik, orang yang banyak buat masalah, banyak buat onar kepada umat Islam, kepada baginda SAW. Tapi Nabi tak beri. Nabi tak benarkan. Sehinggalah Ubay bin Salul, bila dia meninggal dunia, anak Ubay bin Salul ini, Abdullah bin Ubay bin Salul, jumpa dengan Nabi SAW, minta supaya Nabi pakaikan baju Nabi kepada Ubay bin Salul. Sebab apa? Dia tahu ayah dia takkan selamat. Ketua orang munafik, banyak buat masalah kepada Nabi SAW, banyak menyakitkan hati Nabi SAW, banyak khianat kepada umat Islam. Dia tahu bapa dia takkan selamat. Tetapi dia beranggapan moga-moga dengan pakaian Nabi SAW itu, bapanya akan diringankan sikitlah bebanan. Dan Nabi SAW bagi baju tu. Kok kita lah tuan-tuan kan, orang buat sakit, buat dajal dengan kita, tak ada kita nak tolong dah. Kau jangan harap Dan takkan lupa 10 tahun marin kau buat dan macam-macam, kita kata. Kita. Tapi Nabi SAW, walaupun bermacam-macam yang dilakukan oleh Ubay bin Salul, tetapi Nabi tetap maafkan beliau. Nabi berikan baju Nabi sendiri kepada Ubay bin Salul. Mudah-mudahan diringankan azab Ubay bin Salul. Bukan itu sahaja, bahkan Nabi sendiri menjadi imam untuk solat Ubay bin Salul. Nabi nak jadi imam kepada Ubay bin Salul, orang yang banyak buat khianat kepada Nabi. Sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, bila dia nampak Nabi nak semayakan Ubay bin Salul ni, Sayyidina Umar tarik Nabi. Sayyidina Umar kata, wahai Rasulullah, ni ketua munafik ni, wahai Rasulullah, kau biar betul nak semayakan dia. Kan Allah kata, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Allah kan bagi tahu dalam Al-Quran, sama ada meminta ampun untuknya ataupun tidak. Bahkan kalau diminta ampun kepadanya 70 kali pun, Allah tidak akan ampunkan dosanya. Ini beratnya dosa kepada orang yang munafik. Walaupun kita minta ampun, doakan istighfar untuk orang yang munafik ini, Allah tak akan ampunkan. Sayyidina Umar bagi tahu kepada Nabi SAW, hai Rasulullah, kan Allah kata Allah takkan ampunkan mereka. Nabi kata apa? Kalau 70 kali Allah tak ampunkan, aku akan istighfar lebih daripada 70 kali. Ini hebatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Ubay bin Salul banyak buat masalah kepada Nabi, Nabi tetap nak doakan keampunan kepada dia. Rahmatnya baginda sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Sehinggalah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabrih.
Sehinggalah turun surah At-Taubah ayat 83, Allah Subhanahu wa taala menegur baginda sallallahu alaihi wasallam, memberitahu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, la tusalli ala ahadin minhum mata abada. Janganlah engkau wahai Muhammad salat untuk mereka dan janganlah engkau berdiri di kubur mereka. Ini larangan yang tegas daripada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi tidak solatkan kepada orang munafik, dan tak boleh, dan Nabi dilarang untuk berdiri di kubur-kubur orang munafik. Maka setelah itu barulah Nabi SAW tidak solatkan Ubay bin Salul. Kalau tak, Nabi nak semayangkan. Betapa hebatnya baginda SAW, betapa penyayang dan pemaafnya baginda SAW. Jadi Sayyidina Umar bila nak semayangkan jenazah, dia akan tengok dulu Sayyidina Huzaifah ada ataupun tidak. Sebab apa? Sayyidina Huzaifah dia tak bagi tahu nama orang munafik. Nabi tak bagi tahu, tak bagi kepada dia untuk bagi tahu kepada orang lain siapa nama-nama orang munafik yang Nabi bagi tahu kepada dia. Nabi kata, nama-nama ini hanya untuk kau simpan wahai Huzaifah. Jangan kau bagi tahu kepada sesiapa pun. Oleh itu sahabat lain tak tanya kepada Sayyidina Huzaifah kerana Sayyidina Huzaifah takkan bagi tahu. Sebab amanahnya Sayyidina Huzaifah dengan apa yang telah diperintahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana nak tahu orang tu munafik ataupun tak? Tengok Huzaifah. Kalau dia tak sembahyang, maknanya orang munafik. Bahkan satu ketika diriwayatkan oleh Zaid bin Wahab, beliau kata apa? Mata rajulun minal munafiqin falam yusalli alaihi Huzaifah. Suatu ketika mati orang munafik, seorang munafik. Orang tak tahu lagi pada ketika itu dia adalah orang munafik. Tetapi Sayyidina Huzaifah tak sembahyangkan dia. Bila Sayyidina Umar nampak orang lain tak sembahyangkan jenazah ini, Sayyidina Umar tanya kepada Huzaifah, "Aminal qaumi hadha?" Sayyidina Umar tanya kepada Sayyidina Huzaifah, "Wahai Huzaifah, dia ni daripada kaum tu ke?" Maksudnya daripada kaum munafik. Sayyidina Huzaifah jawab ringkas, "Naam, ya." Dia tak jawab lebih. Dia kata ya sahaja. Kemudian Sayyidina Umar tanya lagi. Sayyidina Umar korek lagi daripada Sayyidina Huzaifah. Nak tahu juga tentang siapa lagi nama-nama orang munafik. Sayyidina Umar kata apa? Billahi aminhum ana. Wahai Huzaifah, demi Allah, dan ni termasuk sekali ke dalam kalangan mereka itu. Dia tak sebut nama munafik. Dia tanya, dan ni dalam kalangan mereka itu ke? Maksudnya, aku ni termasuk daripada kalangan munafik ke, wahai Huzaifah? Nama aku disebut ke oleh baginda SAW daripada orang munafik, wahai Huzaifah? Ini Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Orang yang dijamin syurga oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang yang antara orang yang paling rapat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Khalifah umat Islam, tetapi masih risau dirinya termasuk di dalam kalangan orang yang munafik. Kita tak tanya dah. Kita kata, tak. Dah tahu dah bukan munafik. Saya confirm bukan munafik. Kita sendiri kata diri kita bukan munafik. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang cukup banyak amalan, orang yang rapat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, orang yang dilantik menjadi khalifah umat Islam, masih risau tentang diri dia. Dia tanya kepada Huzaifah, "Hai Huzaifah, aku termasuk ke dalam kalangan mereka orang munafik tu, wahai Huzaifah?" Huzaifah jawab apa? "La, walan ukhbira bihi ba'daka ahadan." Wahai Umar, engkau tidak termasuk daripada kalangan orang munafik. Dan aku tidak akan bagi tahu kepada sesiapa lagi lepas ni. Kau jangan buat taktik ni. Ini sekali je. Aku bagi tahu, aku jawab, kau tak termasuk. Selesai. Tapi lepas ni aku takkan jawab lagi soalan-soalan seperti ini. Kerana itu adalah rahsia yang telah diamanahkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ada juga riwayat yang lain bagaimana Sayyidina Umar tanya kepada Sayyidina Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Satu ketika Sayyidina Umar ada pekerja yang ramai. Sayyidina Umar tanya kepada Sayyidina Huzaifah, "Wahai Sayyidina Huzaifah, wahai Huzaifah, ada tak dalam kalangan pekerja aku ni orang munafik? Aku nak tahu. Kau ada, aku nak buang kerja. Aku tak nak orang munafik ada dalam kalangan pekerja aku ini." Sayyidina Huzaifah jawab apa? "Ya." Dia tak jawab lebih. Dia tak bagi tahu siapa tak. Dia hanya kata ada orang munafik dalam kalangan mereka ini. Tapi tak bagi tahu siapa. Suatu hari berlaku perselisihan antara Sayyidina Umar dengan pekerjanya. Sehingga pekerja itu dibuang kerja,
Dan apabila dibuang, barulah Sayyidina Umar tahu dialah orang munafik yang dimasukkan oleh Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Nak menunjukkan nama-nama yang Nabi bagi tahu itu adalah nama yang benar daripada kalangan mereka yang munafik. Dan banyak lagi tuan-tuan tentang kisah Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu taala anhu yang telah dirakamkan di dalam kitab-kitab tarjamat, tarajim. Antaranya berlaku dalam peristiwa peperangan Khandaq. Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu taala anhu diberikan amanah oleh Nabi SAW untuk pergi kepada kaum musyrikin dan tentera-tentera Ahzab. Dalam peperangan Khandaq, kenapa dinamakan juga sebagai peperangan Ahzab? Bahkan di dalam Al-Quran ada surah Al-Ahzab yang menceritakan tentang peperangan Khandaq. Kerana Ahzab itu adalah kelompok-kelompok yang mana orang musyrikin Quraisy dalam peperangan Khandaq, mereka tidak berkesarangan. Mereka juga berpakat dengan kelompok-kelompok lain daripada Yahudi dan sebagainya, sehingga mereka menjadi kelompok-kelompok tentera daripada Bani Quraidah, Yahudi daripada Bani Quraidah. Ketika berlakunya peperangan Khandaq, setelah 45 hari Madinah dikepung oleh tentera-tentera musuh, seorang pemimpin Quraisy yang nama dia Naim bin Mas'ud. Dia pemimpin Quraisy pada ketika itu, antara pemimpin Quraisy. Dan beliau telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk Islam. Dia nak memeluk Islam ketika dalam peperangan Khandaq tersebut. Kerana hidayah boleh diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang dikehendaki. Allah beri hidayah kepada Naim bin Mas'ud, sehingga Naim bin Mas'ud dia ambil panah, dia tulis surat, dia ikat pada panah, dihantar kepada kawasan Madinah untuk disampaikan kepada Rasulullah SAW, hajatnya untuk memeluk Islam. Bila Nabi baca surat tersebut, Nabi percaya dengan Naim bin Mas'ud dan bagi Naim bin Mas'ud untuk masuk. Arahkan kepada sahabat untuk sediakan tali tangga untuk memudahkan Naim bin Mas'ud melintasi Khandaq, parit yang telah dibina oleh tentera Islam. Bila dia masuk, dia bertemu dengan Nabi SAW dan dia mengaku untuk beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila dia telah memeluk Islam, dia tanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, kau arahkan kepada aku apa sahaja untuk aku lakukan, aku akan buat. Kau bagi saja apa arahan. Walaupun perkara itu mustahil, aku akan buat, wahai Rasulullah." Nabi kata apa? Wahai Naim bin Mas'ud, engkau ni seorang je. Kut 30 orang, kau 40 orang, boleh dan suruh kau pergi seorang tentera Quraisy tu. Kau seorang, kau nak buat apa? Kan? Akhirnya Nabi kata apa? Kok bolehlah kau pergi buat kacau-kacau sikit dekat tentera-tentera musuh. Nabi bagi arahan yang ringkas. Nabi kata kau buatlah apa-apa supaya berlaku kekacauan di kalangan tentera musuh. Ini khidak, penipuan dalam peperangan yang dibenarkan oleh Islam. Dalam peperangan kita kena menipu, tak boleh jujur dah. Kok jujur kita kena bunuh. Dalam peperangan memang kena ada tipu daya, kena ada tipu muslihat. Jadi Naim bin Mas'ud ni bila diarahkan seperti itu, dia terus pergi bertemu dengan kelompok Bani Quraidah. Jumpa dengan kelompok Bani Quraidah, dia panggil pemimpin-pemimpin Bani Quraidah. Dia panggil pemimpin-pemimpin lalu dia bincang. Dia kata, "Kau kenal aku siapa kan? Aku ini pemimpin Quraisy, antara pemimpin-pemimpin Quraisy. Aku nak ingatkan kepada kalian, kalaulah tentera Quraisy larikan diri, agak-agak kalian selamat tak daripada tentera Islam? Agak-agak kalian boleh menang ke? Kalau tiba-tiba lah tentera Quraisy ini melarikan diri, apa jadi kat kalian?" Jadi kelompok Bani Quraidah ni pun jadi risau. Pemimpin-pemimpin dia jadi risau. Betul juga kan kata Naim ni. Jadi apa cadangan kau, wahai Naim? Kau bagi cadangan kepada kami lah, apa yang boleh kami buat supaya mereka tak lari. Naim kata apa? Macam ni lah. Kau minta kepada musyrikin Quraisy 10 orang wakil daripada dia untuk join dalam geng kau ni, join dalam kelompok kau ni, supaya dia tak membelot nanti, supaya musyrikin Quraisy tak membelot. Jadi kata Bani Quraidah, okeylah macam tu, betul juga kan, cerdik juga kau ni wahai Naim. Okeylah, kami setujulah dengan cadangan kau. Nanti kami akan minta daripada pemimpin Quraisy 10 orang wakil supaya mereka tak lari. Kemudian bila dah selesai Naim menghasut Bani Quraidah, dia pergi pula kepada kelompok musyrikin Quraisy. Bila sampai di kelompok tersebut, dia kumpulkan pemimpin-pemimpin Quraisy dan tentera-tenteranya. Dikatakan bahawa pada ketika itu tentera-tentera Quraisy ada lebih daripada 4,000 orang.
Dia kumpulkan dan dia bagi tahu. Dia kata, wahai tentera-tentera Quraisy, kalian kenalkan siapa aku? Mereka kata, kenal. Engkau adalah pemimpin kami. Dia kata lagi, kalian tahu kan betapa aku benci kepada Muhammad? Dia sengaja nak hasut. Dia sengaja nak tipu daya orang-orang Quraisy. Dia kata, kalian tahu kan betapa aku benci kepada Muhammad? Kerana sebelum dia masuk Islam, dia antara orang yang sangat membenci baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya kepada tentera-tentera Quraisy, kalian tahu kan aku sangat benci kepada Muhammad? Mereka kata, ya, kami memang tahu kau sangat benci kepada dia, wahai Naim. Dan kata Naim lagi, kalian tahu kan betapa baiknya hubungan aku dengan Bani Quraidah? Mereka kata, ya, kau memang cukup baik dengan Bani Quraidah. Jadi kata Naim kepada tentera musyrikin Quraisy, apa kata kau pergi tanya dekat tentera Bani Quraidah. Aku dengar dia nak ambil 10 orang daripada kita untuk jadikan tawanan bagi kepada Muhammad, kata Naim. Bila pemimpin-pemimpin Quraisy dengar pada ketika itu, mereka jadi marah. Dia kata, kurang hajar Bani Quraidah ni. Kita kan dalam perjanjian untuk menewaskan Islam. Apa pula dia nak ambil 10 orang nak bagi kepada Muhammad? Dia nak membelot kita ke? Abu Sufyan yang pada ketika itu merupakan pemimpin kepada Bani Quraisy, dia tak terima bulat-bulat. Dan Naim tahu yang Abu Sufyan takkan terima bulat-bulat. Apa Abu Sufyan buat? Dia pergi kepada kelompok Bani Quraidah. Dia pergi kepada kem Bani Quraidah. Dia datang, dia tanya. Tapi dia tak tanya macam burak-burak. Dia tanya dengan style tentera. Dia tanya macam mana? Dia kata, wahai Bani Quraidah, besok kita akan menyerang tentera Islam. Tak kira apa yang jadi, kita akan masuk. Kita akan serang tentera Islam. Bani Quraidah ni kata, tak boleh. Sebab esok adalah hari Sabtu. Kami tak boleh berperang pada hari Sabtu. Hari Sabtu waktu ibadah, kata Bani Quraidah. Kemudian Abu Sufyan kata, okeylah, kalau kau tak nak hari Sabtu, hari Ahad kita akan serang. Kemudian kata Bani Quraidah, kalau Ahad boleh. Ahad kita pergi perang. Kita akan menyerang. Kau serang daripada arah kau, kita serang daripada arah kita, kata Bani Quraidah. Tetapi kata Bani Quraidah, tapi boleh tak kalau aku nak minta 10 orang daripada kau? Bila Bani Quraidah kata sahaja nak 10 orang, Abu Sufyan dah tahulah. Betul lah apa kata si Naim tadi ni. Dia nak 10 orang, nak digunakan untuk dihantar, diserahkan kepada tentera Islam. Abu Sufyan tahu bahawa Bani Quraidah akan membelot. Walaupun sebenarnya tak pun. Hanyalah permainan Naim tadi. Bila Abu Sufyan dia seolah-olah yakin bahawa Bani Quraidah akan membelot, dia terus balik dan dia berpakat untuk tinggalkan Bani Quraidah. Pulang ke Mekah. Batal ke peperangan. Tak jadi berperang. Jadi bila dah berlaku kekacauan seperti itu, tentera dah bergaduh, dah berpecah. Nabi SAW menghantar Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu kepada tentera musuh untuk tengok apa keadaan yang berlaku. Sebab umat Islam dikepung. Umat Islam tak boleh keluar masuk. Umat Islam tak boleh melakukan perniagaan seperti biasa. Bekalan makanan dah habis. Umat Islam berada dalam keadaan yang sangat sukar. Akhirnya, Nabi menghantar Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi sebelum Nabi menghantar Sayyidina Hudzaifah itu, Sayyidina Hudzaifah menceritakan bagaimana Nabi memilih beliau. Kata beliau, pada satu petang apabila kami selesai melaksanakan salat jamaah, dan Nabi SAW pun mengumpulkan kami. Bila dah selesai semayang, waktu pun masuk malam. Kerana pada ketika itu mereka terlewat solat. Sebab kekacauan perang, tentera musuh sentiasa menyerang, sehingga mereka terlewat solat. Dan solat pun dah nak masuk maghrib. Bila dah selesai semua semayang, Nabi kumpulkan para sahabat. Dan pada ketika itu kata Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, malam yang sangat sejuk. Musim sejuk. Dan pada ketika itu, para sahabat tidak menyalakan api. Tak menyalakan cahaya. Sebab apa? Kalau menyalakan api, obor, akan diketahui oleh musuh. Lalu mereka tak nyalakan api. Keadaan sangat gelap. Tetapi Nabi masih bertanya kepada para sahabat. Nabi berpaling kepada para sahabat. Nabi tanya,
Manir rajul yaqumu fayanzur ma fa'ala al-qaum. Nabi tanya, siapakah daripada kalian seorang lelaki? Ar-rajul, Nabi kata. Seorang lelaki yang pemberani, yang gagah perkasa, yang boleh pergi tengok intip apa sebenarnya yang berlaku kepada tentera musuh kita. Kemudian kata Nabi SAW, bila dia dah tengok, summa yarja'. Kemudian bila dah tengok, dia kembali ke sini. Jangan buat apa-apa. Jangan bunuh, jangan serang, jangan buat apa-apa. Dia hanya pergi, ambil berita, patah balik. Itu sahaja. Dan kata Nabi SAW lagi, As'alullaha ayyakuna rafiqi fil jannah. Nescaya orang tersebut akan aku doakan supaya dia menjadi pendampingku di syurga nanti. Ini doa dan jaminan daripada baginda SAW untuk orang yang pemberani yang pergi ke musuh untuk mengintip. Kata Sayyidina Huzaifah, "Faman qama rajulun min shiddatil khauf wa shiddatil ju' wa shiddatil barad." Kata Sayyidina Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, bila Nabi bagi tahu seperti itu, seorang pun tak bangun, semua mematikan diri. Keadaan gelap, Nabi tak nampak sahabat. Keadaan yang sangat gelap, sangat sejuk, sangat lapar, semuanya senyap. Tak ada seorang pun yang berani. Falamma lam yakum ahad, kata Sayyidina Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, apabila tak ada seorang pun bangun, maka Nabi SAW memanggilku. Falam yakun li buddu minal qiyam, dan aku pun tak mampu untuk bangun bila Nabi bagi tahu, bila Nabi panggil namaku. Dan ada dalam riwayat yang lain dikatakan bahawa apabila semua sahabat mematikan diri, tak menyaut akan seruan Nabi tersebut, Nabi pun berjalan dan entah macam mana kaki Nabi terlanggar dengan kaki Huzaifah. Bila terlanggar dengan kaki Huzaifah, Nabi tanya, "Man?" Nabi tanya, "Ini siapa?" Sebab keadaan itu gelap, tak nampak siapa yang ada di bawah. Nabi tanya, "Man?" Kata Sayyidina Huzaifah, "Ana Huzaifah ya Rasulullah." Aku adalah Huzaifah, wahai Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, "Kum, bangun wahai Huzaifah." Kerana Sayyidina Huzaifah untuk dihantar menjadi pengintip. Tapi dalam riwayat yang lain, Nabi memang sebut terus nama Huzaifah. "Ya Huzaifah, idhab fadkhul fil qaum fanzur madza yaf'alun wa la tuhaddithna shay'an hatta ta'tina." Kata Nabi SAW kepada Sayyidina Huzaifah, "Wahai Huzaifah, kau pergi masuk ke dalam tentera musuh, lihat apa yang mereka tengah lakukan, apa yang terjadi kepada mereka. Sebab tadi aku dah hantar Naim, mungkin dia dah buat kekacauan, tapi nak tahu apa keadaan sekarang. Kalau tak jadi, kita kena bersedia untuk perang. Kalau jadi, alhamdulillah kita dah selamat." Lalu Sayyidina Huzaifah pun dia kata, "Aku yang tadi dalam keadaan kesejukan, bila Nabi perintahkan untuk pergi ke musuh, badan aku automatik jadi panas. Dia risau je nak pergi dengan tentera musuh, nak jadi pengintip, tuan-tuan. Bukan perkara yang mudah. Kita nak pergi mengintip tentera musuh. Silap langkah kena pancung." Kan? Jadi Sayyidina Huzaifah radhiyallahu ta'ala kata, daripada dalam keadaan yang sejuk, lapar, hilang rasa sejuk, hilang rasa lapar. Sebab risau tu melebihi segala-galanya. Kemudian aku pun fadhahabtu fadakhaltu fihim. Tanpa berlengah lagi, aku pun terus taat kepada perintah baginda SAW. Aku pun pergi masuk ke bersama mereka. Masuk ke dalam tentera musuh, menyusup. Kemudian apabila Sayyidina Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu berada dalam tentera musuh, Abu Sufyan ini cerdik orang dia. Sebab tu dia dilantik menjadi pemimpin tentera Quraisy. Dia kata apa? "Liyanzur umru'un man jalisahu." Dia kata, kalian tengok siapa yang ada sebelah kalian. Pastikan dalam kalangan kita tak ada musuh. Sayyidina Huzaifah bila dengar perkara tersebut, dia jadi risau. Dia kata, "Habislah aku. Kok kantoi ni memang tak ada harapan lah aku nak hidup lagi dah. Tak ada harapan aku nak balik dengan keluarga dah. Memang Assalamualaikum je lah." Tapi Sayyidina Huzaifah dengan cepatnya dia fikir, dia kata, macam mana aku nak buat ni? Akhirnya dia kata, dia terus panggil orang sebelah dia. Keadaan gelap. Pada ketika itu, tentera memang tak menyalakan api. Sebab kalau menyalakan api, tentera musuh akan tahu. Sama ada tentera Islam ataupun tentera musuh. Keduanya tak menyalakan api. Mereka berada dalam keadaan yang gelap. Sebab tu Abu Sufyan suruh pastikan, ada tak orang yang menyusup dalam tentera kita ni? Kalau tak, dia tak suruh perhatikan. Dia memang nampak orang musuh masuk. Sebab keadaan gelap. Jadi, Abu Sufyan kata, tanya orang sebelah. Siapa dia? Kalau dia tak boleh jawab, maknanya dia adalah musuh. Sayyidina Huzaifah jadi panik. Macam mana aku nak buat ni? Akhirnya dia kata, dia terus panggil orang sebelah.
Man? Dia tanya orang sebelah kanan. Kau siapa? Orang tu bagi tahu, aku sekian. Tanya pula sebelah kiri. Man? Kau sebelah kiri siapa? Orang ni pun bagi tahu, aku sekian. Selamat dia. Dia tahu orang sebelah kanan, dia tahu orang sebelah kiri. Dia dah selamat lah. Tak adalah orang kanan kiri tanya dia. Dia tanya dulu supaya orang lain tak tanya dia. Dan dia selamat duduk dalam tentera musuh dan dia mendengar apa yang diberitahukan oleh Abu Sufyan. Dan kata Sayyidina Huzaifah radhiyallahu taala anhu, pada ketika itu aku betul-betul berada di hadapan Abu Sufyan dan pada tangan aku ada tombak, ada panah. Yang kalau aku tarik saja panah tu, Abu Sufyan confirm mati. Aku ada peluang yang besar untuk membunuh Abu Sufyan. Tetapi sebabkan perintah Nabi kata apa? Jangan buat apa-apa. Hanya dengar sahaja dan balik kembali. Sebabkan patuhnya beliau kepada arahan baginda sallallahu alaihi wasallam. Amanahnya beliau dengan apa yang telah diamanahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau tak buat. Ini penting untuk kita mendengar arahan pemimpin. Beliau tinggalkan dan akhirnya beliau kembali kepada tentera Islam dan bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, memberitahu kepada baginda tentang apa yang berlaku tentera musuh dah berlaku kekucakaciran dan mereka akan pulang dan umat Islam akan selamat. Dan begitulah kedudukan Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu taala anhu di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam, yang dipercayai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, seorang yang sangat memegang amanah, seorang yang sangat boleh dipercayai. Dan hadis tentang Sayyidina Hudzaifah ini sangat banyak diriwayatkan oleh para ulama tentang kemuliaan Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Masa kita dah habis. Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau meninggal dunia pada tahun 36 Hijrah. Beliau meninggal dunia 40 hari setelah pembunuhan Sayyidina Uthman. 40 hari setelah Sayyidina Uthman bunuh, beliau pun meninggal dunia. Dan beliau dikebumikan di Masjid Salman Al-Farisi yang hari ini berada di Baghdad ataupun Iraq. Jadi, dalam hadis ini tuan-tuan, untuk yang terakhir kita habiskan hadis ini, Nabi SAW bagi tahu apa? Yadrusul Islam kama yadrusu wasyuthaw. Hadis Huzaifah radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Huzaifah ni tuan-tuan adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan asyratis sa'ah, tentang al-fitan, tentang al-malahim. Al-fitan ni apa? Fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah orang Melayu kita, kalau kata fitnah, dianggap tuduh orang lain. Kau fitnah Dan kan? Dan tak buat, kau tuduh Dan. Itu orang Melayu kita. Sedangkan fitnah itu dalam bahasa Arab bukanlah makna dengan kita menuduh orang lain. Dalam bahasa Arab, fitnah tu apa? Fitnah itu adalah menggugat ataupun mengganggu keimanan ataupun menggugat ketenteraman. Maka itu nama dia fitnah. Kekacauan, itu nama dia fitnah. Bukanlah dengan makna fitnah ini kita tuduh orang lain. Sebab tu orang kita, bila dia tengok orang lain tuduh dia, dia marah. Kau tuduh dia. Kau tahu tak? Memfitnah itu lebih buruk daripada membunuh. Baik kau bunuh dia kata. Sedangkan ayat firman Allah SWT, Al-fitnatu asyaddu minal qatl, itu bukanlah menunjukkan tentang fitnah yang kita fahami, iaitu tuduh orang lain. Fitnah dalam ayat tersebut adalah berkenaan dengan orang yang keluar Islam. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada membunuh itu, dengan makna fitnah itu adalah keluar daripada Islam, menggugat keimanan umat Islam. Jadi orang yang keluar daripada Islam, fitnah yang dia bawa itu lebih buruk daripada membunuh. Sebab tu dalam Islam, apabila seorang itu murtad, keluar daripada Islam, hukumannya adalah bunuh. Kerana fitnah yang dia bawa. Kalau kita bagi seorang keluar Islam, ramai akan minta untuk keluarkan Islam. Ramai akan keluar daripada Islam. Sebab itu Islam menjaga supaya tak ada sesiapa yang boleh keluar daripada Islam. Tak ada jalan keluar daripada Islam. Nak masuk Islam kami tak paksa, tapi once dah masuk, tak ada harapan untuk keluar. Kalau nak keluar, bunuh. Sebab fitnah yang dibawa, kekacauan yang bakal dibawa itu lebih besar daripada membunuh. Itu makna dia al-fitnatu asyaddu minal qatl. Bukanlah fitnah maksudnya kita tuduh orang lain. Okey. Jadi Sayyidina Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang banyak meriwayatkan hadis tentang fitnah. Fitnah-fitnah akhir zaman, perkara-perkara yang berlaku pada akhir zaman, tanda-tanda berlakunya kiamat, antara yang kita sebut sebelum ini, yang mana Nabi SAW bagi tahu tentang peristiwa yang mana Nabi SAW beritahu perkara yang akan berlaku dan telah berlaku. Kata Sayyidina Huzaifah radhiyallahu ta'ala, qama fina Rasulullah SAW. Nabi berdiri bersama dengan kami maqaman ma taraka fihi syai'an illa qiyamis sa'ati illa dzakarahu. Nabi SAW berdiri di hadapan kami, ataupun difahami juga oleh sebagian ulama dengan Nabi SAW berkhutbah kepada para sahabat, dan Nabi SAW memberitahu segala perkara
sehinggalah berlakunya kiamat dan Nabi tidak meninggalkan satu pun daripadanya. Dan kata Sayyidina Huzaifah, hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiyahu. Yang ingat-ingat, yang lupa-lupa. Jadi hadis tersebut dikatakan oleh Sayyidina Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, dan Sayyidina Huzaifah antara orang yang paling banyak mengetahui tentang fitnah-fitnah akhir zaman, tentang tanda-tanda kiamat. Ini kebiasaan para sahabat. Mereka ada kecenderungan mereka sendiri seperti kita. Kita kadang-kadang kita suka dengan matematik, kita suka dengan sains, kita suka dengan subjek tertentu. Begitu juga dengan para sahabat. Mereka ada kecenderungan mereka. Ada sahabat yang lebih kepada halal dan haram. Contohnya Sayyidina Muaz bin Jabal. Ada sahabat yang cenderung kepada miras. Ada sahabat yang cenderung kepada Al-Quran. Ada sahabat yang cenderung kepada bidang-bidang yang lain. Dan begitu juga dengan Sayyidina Hudzaifah. Beliau cenderung kepada perkara-perkara fitnah-fitnah, perkara-perkara tanda-tanda yang akan berlakunya kiamat dan sebagainya. Oleh itu beliau banyak meriwayatkan hadis tentang tanda-tanda akan berlakunya kiamat. Dalam hadis ini merupakan hadis yang Nabi bagi tahu peristiwa akhir zaman, yadrusul Islam kama yadrusul syutab. Pada akhir zaman Islam akan menjadi pudar seperti mana pudarnya baju yang berwarna-warni. Macam mana baju yang kita pakai hari ini berwarna-warni, dia akan pudar. Maka seperti itulah kata Nabi SAW, Islam akan menjadi pudar. Sehingga la yudra ma siyam wala salatun wala nusukun wala sadaqah. Sehingga manusia dah tak ketahui dah apa itu puasa, apa itu salat, apa itu haji, apa itu zakat. Mereka dah tak tahu. Kenapa? Kerana Islam dah pudar dalam hati mereka. Mereka dah tak indahkan tentang puasa, mereka dah tak indahkan tentang semayang, mereka dah tak indahkan tentang haji, tentang zakat. Sedangkan semua itu adalah merupakan perkara yang rukun Islam. Kata Nabi SAW, buniyal Islam ala khams. Didirikan Islam itu, terbinanya Islam itu atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa saum Ramadan. 5 perkara ataupun kita sebut sebagai rukun Islam. Tiang kepada Islam. Kalau tidak ada lagi kelima-lima perkara ini, maka tidak adalah Islam. Cuma tuan-tuan kalau lihat dalam hadis ini, kenapa Nabi tak bagi tahu syahadah? Sedangkan rukun Islam itu ada 5. Mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji dan puasa di bulan Ramadan. Dalam hadis ini, Nabi hanya bagi tahu 4. Apabila Islam telah menjadi pudar, maka manusia dah tak tahu apa itu siam, apa itu puasa, apa itu semayang, apa itu haji, apa itu zakat. Nabi tak sebut tentang syahadah. Kata ulama, kenapa Nabi tak sebut tentang syahadah? Kerana pada akhir zaman, ketika Islam telah menjadi pudar, manusia itu masih Islam. Mereka tahu mengucap 2 kalimah syahadah, tetapi mereka telah meninggalkan semayang. Hari ini tuan-tuan, berapa ramai daripada kalangan kita yang tak semayang? Berapa ramai daripada ahli kalangan keluarga kita yang tak semayang? Kok ada pun semayang ikut tergagap. Kok nak semayang dia semayang, kok dia tak semayang dia semayang. Bahkan ada kajian yang menunjukkan bahawa hampir 80% daripada rakyat Malaysia yang tak semayang. Ini kajian dululah. Hari ini kita tak tahu, belum ada kajian yang baru yang dilakukan. Kajian sebelum hampir 80% umat Islam yang tak lakukan semayang. Kok ada pun semayang ikut teragak dia. Kok dia nak semayang-semayang, kok dia tak semayang-semayang. Maka inilah yang Nabi sebut bahawa Islam itu akan menjadi pudar. Islam menjadi hilang daripada hati-hati manusia. Mereka mengucap 2 kalimah syahadah, tapi mereka tak semayang, mereka tak puasa, mereka tak menunaikan haji, mereka tak membayar zakat. Maka inilah keadaan hari ini yang telah Nabi SAW beritahu kepada kita 1400 tahun yang dahulu. Mudah-mudahan Allah SWT melindungi diri kita daripada termasuk dalam kalangan orang yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon maaf tuan-tuan jika ada tersalah bicara, tersalah kata, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kurang dalam itu datang daripada diri saya sendiri. Kita bertemu lagi pada sesi akan datang jika diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Afwan. Syukran Dr. Syahadat Mahmud.